Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam PDPR 3.0. Okey, pada kali ini kita akan teruskan PDPR kita dengan buku teks jilid 2. Iaitu tema kebudayaan, kesenian dan estetika. Unit 13, kekalkan warisan kita dengan tajuk Keluarga Diraja. Okey, pada hari ini kita akan tumpukan kepada kemahiran lisan dan bertutur, iaitu dengan standard kandungan 1.1, mendengar dan memberikan respon. Dan standard pembelajaran 1.1.3, mendengar, memahami, mentafsir dan memberikan respon terhadap soalan bertumpu. Manakala objektif kita pada hari ini ialah pada akhir PDPR, murid dapat mendengar, memahami, mentafsir dan memberikan respon terhadap soalan yang diajukan dengan betul. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang bertemakan kebudayaan, kesenian dan estetika Malaysia. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, perlu kamu mengetahui apakah maksud kebudayaan, kesenian dan estetika. Okey, kebudayaan membawa maksud keseluruhan cara hidup. Okey, cara kita makan, cara kita pakai, cara kita main, cara kita bergaul, itu kita panggil kebudayaan. Yang lebih tepat lagi ialah cara hidup. Yang kedua, kesenian. Kesenian ialah yang berkaitan dengan seni. Sama ada seni mempertahankan diri, seni berpakaian, seni dalam melakukan sesuatu perkara, itu kita panggil kesenian. Contohnya dalam tarian, kita mempunyai seni. Itu pun kita panggil, tarian pun kita panggil salah satu cabang daripada seni. Yang ketiga ialah estetika. Estetika membawa maksud sesuatu yang indah ataupun cita rasa. Dalam kehidupan kita, apa yang indah? Berpakaian kita, apa yang indah? Dan makanan kita, apa yang indah? Dalam permainan kita, apa yang indah? Itulah kita panggil estetika, sesuatu yang indah. Kita tengok gambar dalam buku teks muka surat pertama. Buku teks jilid 2, muka surat pertama. Kamu boleh buka buku teks tersebut, boleh tengok sama-sama. Tengok, ada gambar, dia telah bagikan kepada 4 bahagian, iaitu tarian tradisional, makanan tradisional, permainan tradisional dan pakaian tradisional. Tradisional bermaksud sesuatu yang diwarisi, sesuatu yang dipelihara sejak dahulu sampai sekarang. Itu kita panggil tradisional ataupun tradisi. Okey, yang lama-lama dikekalkan sampai hari ini, kita panggil tradisional.
Okey, kita tengok tarian tradisional. Gambar yang pertama tu masyarakat India. Tarian daripada kaum India. Tarian ini dipanggil Bharatanatyam. Apa dia? Bharatanatyam. Okey. Tarian yang kedua, tarian tradisional yang kedua, iaitu Mak Yong. Tarian Mak Yong terkenal di negeri Kelantan. Kita tengok pula makanan tradisional. Ni makanan orang dulu-dulu. Tradisional ni maksudnya warisan yang dulu-dulu. Ada lagi sampai sekarang. Gambar makanan yang pertama, kuih apa? Kuih seri, seri muka. Nah, ni kita jumpa, makanan kita jumpa pada hari raya ni. Makanan apa tu? Ketupat palas. Okey, ada serunding lagi ke atas tu. Okey, kita tengok pula permainan tradisional masyarakat di Malaysia. Okey, yang berlobang-lobang tu kita panggil congkak. Dan sebelah satu lagi, wow. Kita panggil wow. Kat tempat kamu pun ada. Bila musim wow, ada je orang bermain wow. Okey, dan yang akhir sekali kita tengok pakaian tradisional. Itu pakaian tradisional masyarakat Iban. Dan pakaian tradisional kaum Cina, iaitu Cheongsam. Okey. Di sini jelaslah kepada kita apa itu yang kita nak bincangkan hari ini, kebudayaan, kesenian dan estetika. Berkait rapat dengan perkara-perkara yang diwarisi, iaitu tradisional. Okey, tengok muka surat seterusnya yang bertajuk Keluarga Diraja. Kamu boleh ikut saya baca dan cuba fahami. Kejap lagi kita akan ada beberapa soalan yang berkaitan dengan keluarga diraja. Okey, dah bersedia? Kalau sudah bersedia, boleh tengok buku dan ikut apa yang saya baca. Hanif dan Jiwa perlu menyiapkan projek tentang keluarga diraja. Mereka telah mendapatkan maklumat daripada sebuah kamus bergambar. Maksudnya, dua orang murid ni, Hanif dan Jiwa, kena siapkan projek tentang keluarga diraja. Jadi mereka terpaksa mencari maklumat. Maka maklumat tu dapat daripada kamus bergambar. Tengok muka surat sebelah tu. Ada keluarga diraja bermula daripada ayahanda, bonda, lepas tu ada anaknya, raja dan isteri kepada raja, iaitu permaisuri. Raja dan permaisuri, ada anak pula dua orang, yang pertama putera dan yang kedua puteri. Ini ialah keluarga asas bagi raja. Keluarga diraja. Okey, kita tengok soalan. Soalan ni soalan yang bertumpu, jadi saya harap awak boleh menjawab sebelum kita bincang bersama-sama. Okey, kita baca sama-sama. Hanif, apakah maksud perkataan raja? Jiwa yang bertanya. Maka Hanif jawab, raja bermaksud orang yang memerintah sesebuah negara. Okey? Yang memerintah sesebuah negara. Okey, agunglah. Kalau negara kita panggil yang memerintah negara, kita panggil agung. Yang memerintah negeri, kita panggil
sultan. Tapi ada juga yang memerintah negeri kita panggil raja. Contohnya, Raja Perlis. Negeri lain panggil sultan, kecuali Perlis panggil raja. Okey, soalan yang kedua. Maksud perkataan permaisuri pula apa? Ditanya, apa maksud permaisuri? Maka Hanif jawab, permaisuri bermaksud isteri raja. Okey, soalan yang ketiga. Saya salin balik pada muka surat sebelah. Jiwa tanya, adakah Hanif tahu akan maksud perkataan putera? Okey, tak perlu jawab. Ada boleh jawab? Agak-agak apa putera apa? Rujuk balik pada gambar sebelumnya tadi. Daripada ayahanda, bonda, lepas tu raja, permaisuri, lepas tu putera, puteri. Okey, kejap lagi kita jawab sama-sama. Saya tahu ada yang boleh jawab. Okey, soalan seterusnya, apakah maksud puteri? Tadi dia tanya putera, sekarang dia tanya puteri. Agak-agak apa puteri? Ya, ada orang boleh jawab. Okey, soalan seterusnya dan soalan terakhir, siapakah ayahanda dan bonda? Tengok gambar atas sekali, ayahanda, bonda. Okey, bawah tengah-tengah, raja, permaisuri. Bawah, putera, puteri. Okey, kita jawab. Adakah Hanif tahu akan maksud perkataan putera? Hanif jawab, ya. Jiwa, putera bermaksud anak lelaki raja dan permaisuri. Anak lelaki kepada raja dan permaisuri. Apakah maksud puteri? Puteri bermaksud anak perempuan raja dan permaisuri. Siapakah ayahanda dan bonda? Siapa? Bukan ayahanda dan bonda kepada putera dan puteri tahu. Ayahanda dan bonda kepada raja. Tengok betul-betul dalam gambar. Ayahanda ialah bapa kepada raja, manakala bonda ialah ibu kepada raja. Okey, ini kita berbincang mengenai keluarga diraja. Jadi keluarga diraja ni lain sikit. Dia mempunyai bahasa-bahasa yang indah. Kita panggil bahasa istana. Kalau kita kat rumah biasanya kita panggil anak perempuan kita panggil kakak, abang, adik. Kalau ibu kita panggil mak, ibu, umi. Kalau ayah kita panggil ayah, abah. Tapi kalau istana diraja dia panggil ayahanda, bonda, putera, puteri dan beberapa lagi bahasa yang indah, bahasa istana yang kita akan pelajari sekejap lagi. Okey. Tadi saya cerita mengenai bahasa indah yang digunakan dalam keluarga diraja. Bahasa ini kita kenali juga sebagai bahasa istana. Antara bahasa istana yang terdapat dalam buku latihan aktiviti muka surat pertama tu, jilid 2, ialah santap, beradu, gering, berangkat dan yang akhir sekali bertitah. Kamu tahu tak apa maksud perkataan yang saya sebutkan tadi? Apa maksud santap? Apa maksud beradu? Apa maksud gering, berangkat dan bertitah? Okey, tengok betul-betul. Santap membawa maksud makan. Okey, maknanya putera raja sedang santap. Dia tak panggil makan. Sebab raja ataupun istana, golongan istana, golongan raja ni, keluarga diraja dia tak panggil makan. Dia panggil
santap. Kalau kita, ya, kita panggil makan. Apa pula beradu? Kita biasanya panggil beradu ialah tidur. Bahasa istana dia panggil tidur. Gering tidak sihat ataupun sakit. Berangkat. Okey. Tuanku akan berangkat ke majlis tersebut pada pukul 2 petang. Berangkat maksudnya berlepas ataupun bertolak. Bertitah. Dalam titah tuanku ataupun tuanku bertitah supaya rakyat semua menjaga SOP. Apa maksud bertitah? Maksud dia bercakap ataupun memberi perintah. Okey. Ini ialah bahasa istana. Okey, kita teruskan PDPR kita dengan aktiviti yang seterusnya. Okey, muka surat 2 dalam buku aktiviti adalah berkaitan dengan Festival Kebudayaan dan Kesenian Melayu 2021. Tema, kesedaran budaya pancaran identiti sejati. Itu ialah tema dia. Tarikh 13 hingga 14 September 2021. Masa 8.30 pagi hingga 11 malam. Tempat Kompleks Budaya Aikeroh, Melaka. Persembahan Ghazal, Dondang Sayang, Tarian Zapin dan Joget, lagu-lagu tradisional, demonstrasi, pencak silat, ukiran kayu dan seni anyaman. Demonstrasi ini maksudnya pameran. Okey. Kita tengok pada soalan. Sebab kemahiran kita ialah menjawab soalan. Soalan yang bertumpu. Imran, pada hari Minggu ini, mari kita ke Festival Kebudayaan dan Kesenian Melayu. Okey, saya baca lagi kali. Imran, pada hari Minggu ini, mari kita ke Festival Kebudayaan dan Kesenian Melayu. Okey, festival bermaksud pesta. Okey. Kawan dia jawab, kawan dia tanya, berapa harikah festival itu berlangsung, Kiran? Okey, Imran tanya, Kiran. Imran menyatakan Imran ajak Kiran pergi festival. Kiran tanya, berapa harikah festival itu berlangsung? Agak-agak awal pagi. Tengok muka surat sebelah tu, tarikh tu yang saya warnakan dengan warna biru dan saya kotakkan dengan kotak biru. 13 dan 14. 13 satu hari, 14 satu hari. Berapa hari? 2 hari. Jadi, awak kena jawab. Festival itu berlangsung selama 2 hari. Jangan tulis 2 hari. Pendek itu tak mau. Kena tulis, festival itu berlangsung selama 2 hari. Okey. Apakah tema festival itu? Ada tema? Tengok kotak sebelah warna apa? Warna kuning. Tema. Okey. Tema festival itu ialah kesedaran budaya pancaran identiti sejati. Soalan ketiga. Di manakah
festival itu diadakan. Agak-agak kat mana tempat dia? Okey, bagus. Tu, yang warna hitam. Belah tu saya dah kotakkan warna hitam. Jadi awak kena jawab. Festival itu diadakan di Kompleks Budaya Air Keruh Melaka. Pastikan nama khas ditulis betul-betul. Okey, soalan seterusnya. Apakah persembahan yang ingin kamu lihat, Kiran? Persembahan ya, tengok persembahan, bukan demonstrasi. Persembahan. Okey. Persembahan yang nak tengok apa? Dia tanya. Dia tanya siapa ni? Imran. Imran nak tengok persembahan apa? Jadi, awak jawapan dia, awak boleh pilih sama ada ghazal, dondang sayang, tarian zapin dan joget, serta lagu-lagu tradisional. Awak boleh pilih salah satu. Contohnya, Imran pilih ghazal. Jadi jawapan dia, saya ingin melihat persembahan ghazal. Okey. Dia tanya lagi, mengapakah kamu ingin melihat persembahan itu? Kalau soalan mengapa, mesti ada sebab. Kerana apa? Okey. Boleh dia bagi tahu juga. Saya ingin melihat persembahan ghazal kerana saya belum melihat persembahan ini sebelum ini. Okey. Ataupun saya ingin melihat persembahan ghazal kerana terlalu meminati persembahan ghazal. Ataupun selalu meminati. Okey, awak boleh tengok lagi. Begitu juga dengan jawapan-jawapan lain. Awak pilih dan awak bagi sebab. Okey. Baiklah. Kiran, nanti kita ke sana bersama-sama. Okey. Itu adalah aktiviti yang seterusnya. Jadi, pada PDPR kali ini, buat latihan. Latihannya senang saja. Muka surat 1, buku latihan aktiviti, dan muka surat 2, buku latihan aktiviti, jilid 2. Tu gambar dah ada, cuma awak buat dalam buku aktiviti. Saya pun dah bincang tadi, kita dah bincang. Jadi, tulis semula apa yang kita bincang. Tak ingat, tak faham, boleh tengok balik video ini. Okay. Saya rasa itu saja untuk kali ini. Semoga kamu buat apa yang saya suruh. Jadi, sebelum pukul 5 petang, saya nak awak siapkan dan hantar bukti yang awak dah siapkan tu kepada WhatsApp saya secara personal. Tak payah masuk dalam grup, hantar terus kat saya. Okey? Siapa yang tak buat, saya laporkan. Beberapa orang yang siap itu maknanya saya laporkan hadir PDPR. Yang tak buat, saya anggap tak hadir PDPR. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.